Mana yang datang bunyi? Tak ada pula. Lah, engkau ke yang berbunyi? Ish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di samping ahli keluarga yang tersayang. Saya doakan korang semua agar dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis haiwan, iaitu katak. Katak ialah sejenis haiwan amfibia dalam susunan Anura yang bermaksud tiada ekor. Sebelum mendapat nama Anura, katak ini digelar sebagai Salientia yang berasal daripada perkataan saltare yang bermaksud melompat dalam bahasa Latin. Anura merupakan order dalam alam amfibia dan terbagi kepada beberapa famili seperti berikut. Seperti mana yang kita tahu, katak mempunyai kaki belakang yang panjang, badan pendek, jari berselaput, mata jongang. Bukan gigi jongang, mata jongang. Maksudnya mata di atas kepala dan tidak berekor. Kita hidup katak ini bermula dengan telur. Biasanya katak bertelur di dalam lopak, kolam ataupun tasik. Selepas telur itu menetas, maka jadilah berudu ataupun dalam istilah saintifiknya lawak akuatik. Seperti mana yang kita tahu, berudu menggunakan insang untuk bernafas dan membesar di dalam air. Kemudian muncullah kaki belakang dan diikuti kaki hadapan. Ekor berudu beransur-ansur menghilang dan setelah itu jadilah berudu katak dewasa. Kalau korang nak tahu, katak ni dikategorikan sebagai haiwan maging. Ingat lagi tak? Ataupun haiwan karnivor kerana katak memakan haiwan arthropod, annelide dan gastropod. Katak paling dikenali kerana bunyi menguaknya yang boleh kedengaran siang ataupun malam, terutamanya ketika musim mengawan. Bukan sebab katak ni pakai hujan, tetapi sebab nak mengawan. Katak menghasilkan pelbagai bunyi, terutamanya semasa musim pembiakan mereka, dan menunjukkan pelbagai jenis tingkah laku yang kompleks untuk menarik pasangan, dan bunyi untuk menangkis pemangsa dan secara amnya untuk terus hidup. $11 million hits and counting. It sounds like a dog toy. But actually, this is the sonorous war cry of a very angry frog. Ferocious. Kulit katak ni separa telak, menjadikan mereka mudah terdedah kepada kekeringan. Jadi katak ni ada mekanisme tersendiri untuk menangani isu suhu persekitaran.
Katak boleh didapati di kawasan tropika hingga ke subarktik. Tapi kebanyakan spesies katak ini terdapat di hutan hujan tropika. Katak merupakan antara kumpulan haiwan vertebrata yang paling banyak kepelbagaian dan merangkumi lebih 5,000 spesies yang dikenali. Namun begitu, ada terdapat beberapa spesies katak yang terancam dan bilangannya semakin merosot diancam kepupusan. Sebenarnya, katak dan kodok nampak sama tapi tak serupa walaupun duduk dalam famili amfibia yang sama. Mari kita lihat apa perbezaannya. Katak memiliki kaki yang panjang dan kulit yang halus yang dibalut dengan lendir yang membuatkan katak sentiasa basah ataupun kelihatan basah meskipun tidak berada di dalam air. Sedangkan kodok pula mempunyai kaki yang pendek dan kulit yang lebih kasar, kalis air dan tebal. Katak lebih senang dijumpai di persekitaran yang lembap dan berair berbanding kodok yang boleh dijumpai di dataran yang kering. Katak melompat sedangkan kodok merangkak. Katak berhidung mancung sedangkan kodok berhidung lebar. Katak ni ramping tapi kodok dia gempal. Katak menangkap mangsanya menggunakan lidah seperti cicak, sedangkan kodok akan mendapati mangsanya dan menggunakan mulut untuk menangkapnya. Walaupun perbezaan katak dan kodok, bila orang jumpa kedua-duanya, orang tetap akan merasa geli dan jijik. Dan sekolah katak, dah orang tak suka, nak buat macam mana kan? Kalau kita boleh buat carian di dalam Google, kita dapati katak ni mempunyai kepelbagaian warna. Ada warna hijau, biru, merah, kuning, hitam dan sebagainya. Tetapi malangnya, katak yang berwarna ini adalah petunjuk paling jelas untuk memberitahu kita bahawa katak tersebut adalah katak beracun. Berikut adalah sebahagian daripada beberapa jenis katak yang beracun. Walaupun ada sebahagian daripada katak di dunia ini beracun, tetapi terdapat beberapa fakta yang menarik tentang katak. Mari kita lihat. Kaki depan katak mempunyai 4 jari, sedangkan kaki belakangnya mempunyai 5 jari. Kebanyakan spesies katak mempunyai gegendang telinga besar yang boleh kelihatan pada setiap sisi kepala mereka yang dipanggil taipanum. Bunyi katak adalah berbeza untuk setiap spesies. Katak berwarna adalah petanda katak itu beracun. Racun yang ada pada katak berpunca daripada makanannya. Racun yang ada pada katak juga berkeupayaan membunuh manusia kurang daripada 10 minit. Ada spesies katak yang membawa berudunya dengan cara mengendongnya di belakang badan katak tersebut. Katak juga adalah sebahagian sumber protein bagi sesetengah masyarakat. Masyarakat Melayu tak makan katak. Dikatakan khasiat daging katak ini mampu membantu untuk merawat beberapa jenis penyakit. Saya tak naklah cerita apa khasiat katak ni. Nanti ada pula yang pergi mencari katak dan makan pula katak ni. Nanti saya pula disabit kesalahan kerana masuk orang makan katak. Payah ke? Tak. Aktiviti membedah katak dalam subjek sains ialah satu modul pembelajaran yang popular. Katak dibedah hidup-hidup setelah ditidurkan menggunakan bahan kimia untuk dipelajari rupa bentuk,
memfungsi organ dalamannya. Setelah dibedah, katak ini akan dimatikan dan dilupuskan. Isu ini sebenarnya tidaklah disepakati dan turut mendatangkan kontroversi. Terdapat dua pendapat yang mengatakan ia haram dan juga ia dibolehkan. Menurut laman web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, mereka bersetuju dengan pendapat bahawa jika ada pengganti haiwan lain seperti tikus, maka hendaklah digunakan pengganti itu dan tidak boleh menggunakan katak untuk keluar daripada khilaf. Untuk maklumat yang lebih jelas, saya sarankan anda untuk melawat laman web tersebut. Tautannya ada di ruang description di bawah ini. Now, the water in this pot is room temperature, 69.4 degrees, so he's comfortable when I put him in. If I turn the burner on low flame, his body temperature will adjust and slowly he will heat up with the water. The water temperature has risen to 80 degrees and the frog is the same temperature and still comfortable. When we started, I held the frog over the first pot of boiling water. He was uncomfortable and he tried to get away from the heat. But now, because we're raising the temperature slowly, he doesn't recognize the danger he's in. He just keeps going along with the changes in his surroundings. By the time he realizes it's killing him, it's too late. He won't notice in time because he just keeps changing himself to go along with the changes in his surroundings. Antara watak animasi dalam animasi tempatan yang menggunakan watak katak seperti filem Ribbit terbitan Kairyu Studio dan Crash Animation Studio, kisah penggambaran Ribbit ini penuh dengan cabaran dan warna-warni kehidupan, sangat sesuai untuk tontonan kanak-kanak. Jam tangan Frogman adalah jam tangan model yang paling premium untuk Casio G-Shock. Jam ini mempunyai bentuk tidak simetri dan dilekatkan secara ecentrik pada tali pengikatnya. Jam ini direka bentuk khas untuk penyelam scuba. Selain daripada jam tangan, Frogman juga merujuk kepada anggota polis atau tentera yang dilatih dengan kemahiran taktikal, scuba dan renang. Anggota tersebut lebih dikenali sebagai penyelam tempur atau perenang tempur yang lebih formal. Di Malaysia pula, Frog WLE melalui projek One Bestari Net. Ini cikgu kebanyakan tahulah projek ni. Ini adalah persekitaran pembelajaran maya yang telah dirancang oleh Frog Education untuk mempermudah dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, komunikasi dan pentadbiran. Dengan pengalaman di pasaran selama hampir 15 tahun, Frog WLE tidak hanya digunakan di Malaysia tetapi juga digunakan di seluruh dunia di 23 negara, di lebih dari 12,000 buah sekolah dan lebih dari 20 juta pengguna dalam komuniti guru dan pelajar. Tapi ada lagi ke Frog WLE ni? Seterusnya, saya kena juga masukkan katak ni sebab katak ni memang popular. Walaupun kemunculannya hanya beberapa saat saja, tetapi menjadi tema dalam filem tersebut. Mari kita saksikan. Masuklah, Ali. Tak apalah, terima kasih. Aku datang nak bawa hadiah aja dan minta maaf. Selamat jadi. Terima kasih, Ali. Dan hari ini kita akan bincangkan tentang puisi kanak-kanak. Lompat si kata lompat. Lompat tinggi-tinggi. Apa Cik Adik dapat untuk hadiah hari jadi? Saya tak pernah dengar pula dua baris yang akhir tu. Tapi bolehlah. Saya ada satu pantun. Ya, silakan. Kata oh kata. Mengapa kau panggil hujan? Macam mana aku tak panggil hujan? Nak halau sebelah setan. Cukup. Apa ni? Semua orang beri contoh kata aja. Apa? Tak ada contoh lain ke? Tidak, Puan. Tadi ada satu kata besar, Puan. Masuk. Kata? Mana dia?
Secara tidak sengaja, sebenarnya katak sangat dekat dengan kita. Cubalah tanya sesiapa, ada tak yang tak tahu lagu Lompat Sekatak Lompat. Katak ni walaupun ia geli dan jijik, tetapi kehadirannya dapat mengimbangkan ekosistem dan memberi sumbangan terhadap dunia perubatan dengan ujian-ujian diagnostik yang dilakukan ke atas katak. Ia juga mendapat tempat di hati kanak-kanak dengan figura-figura animasi baik yang lama ataupun yang baru. Kerana katak dilihat sebagai haiwan yang dalam hati ada taman. Saya sendiri pun pernah jadi katak. Hari ni saya dengan kawan-kawan nak buat persembahan. Jadi lagu kami ni lagu orang putih dengan lagu Jepun. Jadi kami melayukan lah, susah lah ni lagu orang putih ni kan. Dengan lagu Jepun terbelit-belit lidah kan. Jadi kami bahasa melayukan lagu tu. Rimba di hari ini sungguh mengasyikan. Saksi nasi raja rimba tidur dengan lena. Malam menjelma dengan gelap gelita. Anak-anak matang menyinar berbintang. Mata seekor kucing hitam yang bersinar menjadi panduan waktu malam. Kau seekor kucing hitam yang sangat manja dan ikuan makan. Bila sudah makan kenyang berjalan tak lalu tidurlah kejauh. Jika anda suka dengan video ini, jangan lupa tekan like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa maklumkan pada ruangan komen di bawah ini. Itu saja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.